Tak apa Ustaz. Kak Izzah dah buka majlis. Ustaz boleh teruskan je lah. Hari ni kita masuk bab 59. Solat ketika kembali daripada safar. Okey. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wat ta'wil wa ayyidna bi ruhil qudus. Kak Liza, Kak Syidan dan ibu-ibu, harap semua dalam keadaan sihat ya. Okey, saya minta maaf saya terlewat sikit dan bagi saya masa sikit je nak cari hadis tu. Babus solah Iza qadima min safarin. Nampak pula internet. Saya nak connect ke Zoom tadi pun ambil masa lama. Tak keluar lagi. Okey. Cepat. Sekejap kan lambat. Line tak okey pun ya. Saya terkeluar yang tadi. Line tak okey. Line tak okey Ustaz. Saya pun tak tahu kenapa dalam ada beberapa ketika line dia tak berapa nak okey. Tapi sekarang okey ke Okey Ustaz. Nampak dah. Okey. Bab solat iza qadima min safarin. Bab solat apabila pulang daripada permusafiran, dan hal ini ada saya nyatakan dalam kelas-kelas yang lain dan saya kira Kak Niza, Kak Syida maklum dan sebahagian ibu-ibu pun maklum bahawasanya benda azab pun ada. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik. Iaitu apabila kita pulang solat safar ini, yang ada ialah solat apabila pulang daripada permusafiran. Dan tidak ada satu hadis Nabi SAW yang menyarankan kita untuk solat apabila nak keluar musafir secara khusus. Itu tak ada ya. Kak Liza dari Bukit Mertajam Kak Liza dari mana Kak? Penaga. Kepala Batas. Kak Izzah. Okey, Kepala Batas. Jadi Kak Liza dari Penaga nak datang ke Puncak Alam, nak ziarah anak. Jadi adakah Kak Liza disunnahkan untuk solat di Penaga sebelum keluar, ataupun Kak Liza disunnahkan untuk solat apabila dah musafir sampai Puncak Alam dan balik semula Penaga? Adakah bila dah sampai balik Penaga tu baru disunnahkan? Yang perkara ini ada sebahagian kita dah maklum bahawasanya tidak ada satu hadis Nabi SAW secara khusus menyarankan untuk kita solat sebelum keluar musafir. Itu tidak ada. Yang ada sebagaimana yang kita nak bincangkan pada pagi ini, iaitu apabila pulang daripada permusafiran. Okey, bermula Imam Bukhari memetik hadis daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin bada'a bil masjidi fa shalla fihi. Selalunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila pulang daripada permusafiran, baginda akan pergi ke masjid dahulu dan baginda akan salat di sana ya. Dan cuba kita lihat hadis yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Saya ada bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda berada di masjid. Qala Mis'ar. Okey, Mis'ar inilah salah seorang perawi hadis ni. Ini Mis'ar. Qala Mis'ar urahu qala duhan. Saya rasa dia ada sebut dia pergi tu pada waktu duha. Faqala sallallahu alaihi wasallam
salli raka'atain. Salatlah dulu 2 rakaat. Wa kana li alaihi dainun faqadani wa zadani. Pada waktu itu Nabi SAW berhutang dengan Jabir. Jadi Jabir itu pergi jumpa dengan Nabi SAW dengan tujuan untuk meminta hutang ayah dia, Abdullah. Abdullah tu sahabat Nabi juga. Okey. Jadi Jabir ni dia nak minta hutang Nabi dengan ayahnya. Maka Nabi pun faqadani, Nabi menjelaskan hutang, wa zadani, bahkan Nabi bayar lebih lagi. Jadi bayar lebih itu bukan riba, kerana itu merupakan Nabi sendiri nak bayar. Contohnya, saya berhutang dengan Kak Syida. Masa tu saya nak beli barang, saya tak pandai nak guna Shopee. Saya beritahu Kak Syida, tolonglah beli barang untuk saya ni, tak pandai nak beli guna Shopee. Memang saya tak pandai pun. Okay, baik. Kak Syida pun tolong belikan dengan harga RM30, tapi sebenarnya kalau saya minta tolong Kak Syida, mesti Kak Syida nak belanja kan. Okay. Tapi contohlah saya hutang. Maka saya pun bayar Kak Syida, tolong bagi nombor akaun dan saya bayar RM40. Okay, bayar RM40 tu sepatut bayar RM30 je, tapi saya bayar RM40 itu sebagai tanda terima kasih saya. Kak Syida, terima kasih kerana tolong beli. Saya tak pandai nak bayar. Okey, saya tak pandai nak beli macam mana. Okey, jadi RM10 tu tanda terima kasih dan tanda persahabatan. Bukannya Kak Syida yang minta. Boleh nak minta Kak Syida beli, tapi ialah agak-agaklah masa dan sebagainya tu bayar RM10. Lebih. Itu tak boleh, itu jadi ribawi. Okey, sekarang ni kita tolong menolong antara Muslim. Jadi sepatutnya bayar RM30 je, tapi saya bayar lebih sebagai tanda terima kasih, itu dibenarkan. Yang penting bukan yang pemiutang yang meletakkan harga lebih. Okey. Tapi boleh je pemiutang meletakkan harga lebih sekiranya ia melibatkan masa, melibatkan tenaga, melibatkan minyak kereta, itu boleh juga. Baik. Kemudiannya ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, dia sebenarnya dia ada lagi lah bercerita tentang hutang tersebut. Tapi kita nak tengok apa ulasan ulama tentang hadis ini. Okey, Al-Imam Nawawi, kalau ikut Al-Imam Nawawi, sekejap. Ikut Imam Nawawi, solat yang diminta oleh Nabi SAW tadi memang solat Al-Qudum minas Safar. Okay. Artinya bila dia masuk dalam masjid masa tu memang Jabir baru pulang dari musafir juga. Okay. Jadi Nabi pun bila beliau masuk dalam masjid, Nabi minta solat dulu 2 rakaat. Solat itu dianggap sebagai solat balik daripada permusafiran. Dalam masa yang sama, oleh kerana Jabir solat bila masuk ke dalam masjid, maka ia dikira sekali solat tahiyatul masjid. Itu ya. Okay, sekarang ni ibu-ibu yang dirahmati Allah, cuba kita lihat apa ulasan ulama berkenaan dengan salatul qudum minas safar. Macam mana ulama ulas salatul qudum minas safar. Okay, ini satu. Saya nak rujuk. Okay, ini yang kedua. Dan ada satu lagi. Okay. Yang pertamanya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dia bahas tentang hal yusannu lil musafiri an yusalliya rak'ataini fi baitihi qabla an yakhruj. Adakah disunnahkan bagi musafir untuk salat 2 rakaat dahulu di rumahnya sebelum dia keluar bermusafir? Okey, saya nak musafir ke Kelantan pada Selasa malam nanti kerana ada walimah di sana. Jadi sebelum saya keluar tu, adakah saya disunahkan untuk salat dahulu? Baik. Jadi di sini kalau kita lihat ada hadis Nabi SAW daripada Al-Mut'im bin Al-Miqdam. Ma khalafa 'abdun 'ala ahlihi afdal min rak'ataini yarka'uhuma 'indahum hina yuridu safaran. Tidaklah seseorang hamba itu meninggalkan sesuatu yang lebih berharga kepada keluarganya melebihi 2 rakaat yang dia kerjakan sebelum keluar musafir.
Artinya kalau saya nak keluar musafir seorang diri sebagai contoh, meninggalkan isteri dan anak-anak, maka benda yang paling berharga yang saya tinggalkan untuk keluarga saya ialah saya solat dahulu 2 rakaat. Jadi ini mata akhirat yang dibawakan oleh Nabi SAW. Namun hadis ini bertaraf dhaif. Ya, hadis ini dhaif. Okay. Dalam keadaan hadis ini dhaif, okey, cuba kita lihat lagi. Dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah, Ensiklopedia Fiqh, yustahabbu lisyakhs 'inda iradatihi al-khuruj an yusalliya raka'ataini, disunatkan bagi seseorang yang mahu keluar bermusafir untuk salat 2 rakaat dahulu berdasarkan hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW berkata, okey, sama tadilah dia punya maksud pun sama je. Mastakhlafa 'abdun fi ahlihi min khalifatin ahabba ila Allah Ta'ala min arba'i raka'atin yusallihinna fi baitihi idza shadda 'alaihi siyaba safarihi. Yang terbaik sebelum kita keluar musafir ini salat sebanyak 4 rakaat. Tapi hadis ini juga menurut penilaian ulama, antaranya Al-Iraqi dan juga Al-Albani menyatakan hadis ini dhaifun jiddan, teramat dhaif. Maknanya tidak boleh dijadikan hujjah. Okey. Jadi begitulah, artinya hadis-hadis yang mana-mana pun semua tidak terlepas daripada kritikan ulama. Artinya memang tidak ada satu pun hadis yang sahih menyarankan untuk solat sebelum keluar bermusafir, ya, tidak ada. Namun dalam keadaan ulama menyedari tiada satu pun hadis yang menyarankan kita untuk solat sebelum keluar musafir, ada ulama-ulama yang mencadangkan perkara demikian. Ada sahabat-sahabat yang mencadangkan perkara demikian. Ya, ini disebutkan dalam kitab Musannaf Ibn Abi Shaybah, Ar-rajulu yuridu safar man kana yusahabbu lahu an yusalliya qabla khurujihi. Ini dalam bab kita disunatkan untuk salat sebelum keluar musafir. Dan hadis ini maknanya perbuatan ini diamalkan oleh beberapa orang ulama, antaranya Al-Haris begitu, kemudiannya Al-Aswad bin Yazid pun sama juga. Bahkan ulama-ulama daripada 4 mazhab mencadangkan untuk kita salat sebelum keluar musafir. Contohnya, cuba kita lihat kitab Hanafi dahulu. Iaitu kitab yang ditulis oleh siapa ya ulama ini? Okey, minal mandub, antara perkara sunat dalam bab musafir ialah as-salah idza nazala manzilan fayustahabbu alla yaq'ud hatta yusalliya raka'ataini kama fi siyaril kabir wa kadzalika. Okey, antaranya sekian-sekian, dan antara perkara sunat ialah idza arada safaran aw raja'a, bila kita nak keluar musafir kita disunatkan untuk salah, dianjurkan untuk salah. Begitu juga apabila kita pulang daripada permusafiran. Okey. Itu dalam kitab Hanafi. Kemudian kalau kita lihat dalam kitab Maliki, Al-Fawaqihud Dawani, kitab yang masyhur dalam Maliki, disunatkan apabila kita keluar untuk musafir, salat 2 rakaat berdasarkan hadis riwayat At-Tabarani. Hadis yang dhaif, tapi maknanya ulama amal. Begitu juga Al-Imam Nawawi, saya pun dah baca di dalam Kitabul Majmu', dalam bab adab-adab permusafiran, kata Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih, disunatkan apabila kita mahu keluar daripada rumah, kita salat dahulu 2 rakaat. Begitu juga dalam kitab Mazhab Hanbali, antaranya oleh Ibn Muflih di dalam Kitabul Furu'. Jadi, sebab apa dia? Walam yazkur aksaruhum salatan, sekian-sekian. Okey, dan disebut wa yusalli, walam yazkur aksaruhum salatan man arada safaran wa ya'tiya fi awalil haji. Sekian-sekian tu dia pun bawa hadis, cerita sama juga. Kempen untuk salat sunat sebelum keluar daripada permusafiran. Okey. Dan artinya, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita disunatkan untuk solat kita yang jelasnya hadis menyarankan kita salat bila pulang daripada musafir. Tapi ramai ulama mencadangkan untuk kita salat sunat sebelum keluar musafir. Ya, sebelum keluar daripada musafir. Baik.
ini pun sama jugalah, dia tulis benda yang sama. Jadi cuma kita kena tahu bahawa kalau ditanyakan mana lebih utama, solat sebelum musafir ke solat bila pulang musafir? Jawabnya, solat pulang dari musafir itulah yang diutamakan. Kerana itu memang ada dalam hadis yang sahih. Manakala solat keluar musafir itu, ia hanyalah cadangan-cadangan ulama dan hadis-hadisnya pula yang dhaif. Okey. Jadi utamakan solat bila pulang dari musafir. Itu yang utama. Tapi sebaik-baiknya kita buat kedua-duanya. Yang kedua, solat pulang dari musafir itu dipanggil sebagai solatul qudum, yakni solat balik bermusafiran. Okay, niatnya bagaimana? Niatnya mudah je lah. Sahaja aku solat musafir, itu sahaja. Ataupun sahaja aku solat safar. Ataupun sahaja aku solat pulang dari permusafiran. Jadi selesai, iaitu sebanyak 2 rakaat. Okay. Yang ketiga, bagi sesiapa yang mahu solat sebelum keluar bermusafir, maka dia hanya perlu niat sahaja aku solat sunat 2 rakaat kerana Allah. Ya, sahaja aku solat sunat 2 rakaat kerana Allah. Maka dalam solat itulah kita doa kepada Allah Azza wa Jalla agar perjalanan kita tu diberkati oleh Allah dan kita diberikan keselamatan sepanjang kita keluar musafir dan sehinggalah kita pulang semula ke rumah selamat daripada kemalangan, selamat daripada sebarang perkara maksiat, selamat daripada bergaduh tengah jalan ke dan sebagainya. Di samping bila kita keluar, kita baca beberapa doa. Antaranya bila kita keluar je, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Dan kalau perjalanan itu perjalanan jauh, kita pun tambah lagi doa. Allahumma inni a'udzubika min an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw azlima aw udlam aw ajhala aw yujhala alai. Dan boleh lagi tambah doa yang lain. Allahumma inni as'aluka min hadha safari syan tu. Baik. Jadi ibu yang dirahmati Allah sekalian, jadi solat sunat mutlak betul. Solat sunat mutlak, tapi boleh je kalau kita niat sahaja aku solat sunat safar. Cuma saya lihat lebih tepat kalau kita niatkan sahaja aku solat sunat 2 rakaat. Baik. Seterusnya ialah bagaimana bentuk solat sunat musafir itu. Solat sunat musafir ini kita boleh kerjakan pada bila-bila masa apabila kita pulang dari permusafiran. Baik. Jadi contohnya begini. Dia panggil tapi dia sebaik-baiknya okey. Walaupun kita solat apabila pulang daripada permusafiran, tapi sebaik-baiknya kita elakkan daripada solat pada waktu yang dilarang solat. Sebaik-baiknya. Contohnya kita sampai ke rumah pada waktu dekat-dekat maghrib. Kita sampai dah pukul 6.30. Maka kita tak perlu solat segera kerana untuk elak daripada khilaf kalangan ulama. Bila masuk maghrib barulah kita solat 2 rakaat pulang daripada permusafiran. Sama ada kita boleh solat sebelum maghrib ataupun kita solat selepas ba'diyah maghrib. Okey. Dan yang terbaiknya ialah kita solat itu di masjid. Itu yang terbaik. Bila kita nak sampai rumah tu, kita pergi ke masjid ataupun surau yang berdekatan, kita solat dulu 2 rakaat insya-Allah. Tetapi saya pun tak tahu ada tak ulasan ulama yang mana saya berharap kalau kita dibenarkan untuk solat di rumah. Saya berharap perkara itu dibolehkan kerana bukan semua orang ada kemampuan untuk pergi ke masjid. Okey. Allah alam. Sekejap ya, boleh tak saya nak ambil emas sekejap? Kalau orang perempuan digalakkan dekat masjid juga ke Liza? Kita tanya Ustaz nanti kan? Saya pun tak tahu yang tu dah. Kalau nanti tanya Ustaz nanti kan. Dulu-dulu saya memang buat sebelum lah. Sebab kita belajar macam tu ada solat sunat sebelum musafir kan. Tapi memang lepas tu dah tahu kata solat sunat tu selepas pulang daripada musafir. Cuma saya tak sure nak solat tu. Dia sebenarnya sebelum kita sampai ke rumah sebaik-baiknya.
Maknanya boleh lah solat di Dalam hariah seorang kita sebelum di sampai ke rumah. masjid. Tapi hari tu masa tu Ana dia bagi kita orang first time dengar lah masa kelas yang lama tu kan. Dia pun dia kata dia sampai rumah dia buat kat masjid. Dia solat kat masjid dulu. Boleh Kak Syida? Kak dah tanya soalan berkenaan dengan kalau orang perempuan boleh ke dia solat di masjid, maksudnya maksudnya kalau kita selalunya perempuan utamanya solat di rumah kan, tapi bila berpengalaman musafir tu dia anjurkan solat Kalau wanita memang di rumah lah kan. Mudah. Tu ada Kak Balkis tanya tu Ustaz. Ibu Balkis tanya tentang Waalaikumsalam, kenapa cadangan ulama menggunakan istilah disunatkan sedangkan perkataan disunatkan bukankah itu merujuk kepada cadangan Nabi sahaja? Dia bukan begitu juga Ibu ya. Sebarang perkara yang ada petunjuk daripada Quran dan daripada sunnah, ia boleh dianggap sebagai sunat berdasarkan ijtihadul ulama. Contohnya ulama bincang tentang solat sunat jenazah. Jadi solat sunat jenazah ni hukumnya apa dia? Wajib ke, fardu ain ke, fardu kifayah ke, sunat. Ataupun salatul jemaah. Adakah solat jemaah ni fardu ain ke, fardu kifayah ke, sunat? Ada ulama Syafi'i kata fardu kifayah. Itu pendapat yang masyhur. Ada ulama Syafi'i kata sunat. Dan ada ulama Hambali menyatakan fardu ain. Jadi ia adalah keputusan ulama berdasarkan kefahaman terhadap nas-nas yang ada. Yang kita kata kepada Rasulullah itu kita panggil sunnah secara khusus. Dia sunat ke dalam bahasa Arab kita panggil sunnah. Cuma sunnah itu sendiri ada dua bahagian. Satu daripada sudut hukum hakam fikih. Yang mana kalau kita buat kita dapat pahala, kalau kita tinggal kita rugi tetapi tidak mendapat dosa. Itu maksudnya perbuatan sunnah menurut fikih. Satu lagi sunnah menurut perbuatan yang didasarkan kepada Nabi SAW, ia dipanggil sunnah. Contohnya kita kata berlemah lembut dengan orang tua itu merupakan sunnah. Mengasihi orang muda itu merupakan sunnah Nabi. Mendahulukan yang kanan itu merupakan sunnah Nabi. Bla 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 itu sunnah Nabi SAW. Jadi kita bezakan antara sunnah yang merujuk perbuatan Nabi dengan sunnah merujuk kepada hukum, iaitu hukum yang 5, wajib, sunat, harus, makruh dan juga haram. Baik. Okey. Wa iyyakum wa antum fajazakumullahu khairan. Okey, seterusnya ibu yang dirahmati Allah, kita ke depan lagi. Okey, bukan yang ni. Bab yang ke-60. Bab iza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'ataini qabla an yajlis. Bab apabila seseorang anda memasuki masjid, maka salatlah 2 rakaat sebelum duduk, yang kita panggil sebagai salat menghormati masjid ataupun dalam bahasa Arab salatut tahiyah. Artinya kalau kita niat sahaja aku salat menghormati masjid, itu betul. Sahaja aku salat tahiyatul masjid, sama, betul je, itu bahasa Arab, ini bahasa Melayu. Hadis disampaikan oleh guru Bukhari iaitu Abdullah bin Yusuf, bersumberkan sahabat Nabi namanya Abu Qatadah As-Salami. Abu Qatadah As-Salami radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'ataini qabla an yajlis. Apabila salah seorang daripada anda memasuki masjid, maka hendaklah salat 2 rakaat sebelum duduk. Okey, baik. Jadi ibu-ibu dan rahmat Allah sekalian, sekarang ni ulama pun bahaslah berkenaan dengan salat tahiyatul masjid. Saya pun keliru nak ambil, mudahnya kita ambil je lah perbahasan dalam kitab yang ada ni untuk memandu perbincangan kita. Okey, iaitu kalau kita lihat wattafaqa a'immatul fatwa ala anna al-amra fi dhalika linnadab.
Sepakat ulama-ulama ahli-ahli fatwa menyatakan perintah untuk solat 2 rakaat tahiyatul masjid ini merupakan sunat hukumnya. Okey, sunat hukumnya. Sunat daripada kalau hukum fikih artinya kalau buat dapat pahala, kalau tinggal tidak mendapat dosa. Okey, satu lagi ialah sunnah daripada sudut perbuatan Nabi SAW, iaitu kalau kita buat kita dapat pahala mengikut ajaran Nabi dan semua ini menjadi bahan untuk mendapat syafaat baginda di hari akhirat kelak. Cuma kata Ibn Battal, ada beberapa ulama Zahiri seperti Daud Al-Zahiri, Ibn Hazm Al-Andalusi dan sebagainya yang menyatakan perintah ini wajib, namun nukilan Ibn Battal ini dipertikaikan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Kerana jelasnya Ibn Hazm Al-Andalusi, ulama yang terkenal dalam kalangan Al-Zahiri, tidak pula menyatakan solat itu hukumnya wajib. Jadi senang ceritanya, majoriti ulama menyatakan solat sunat tahiyatul masjid hukumnya sunat bukannya wajib. Okey, itu perkara yang pertama. Dan antara dalil bahawa solat sunat ini tidak wajib ialah disebut wa min adillati adamil wujubi, antara dalil-dalil menyatakan ia tidak wajib ialah apabila Nabi SAW melihat ada seseorang yang mana melangkah bahu orang. Ada orang tu dia masuk dalam masjid, masa tu orang mungkin sedang duduk mendengar tazkirah daripada Nabi SAW, wallahu alam, dia pun langkah, dia masuk tu dia langkah bahu demi bahu. Maka kata Nabi, ijlis. Dia baru masuk masjid kawan tadi. Nabi sebut ijlis. Faqad zaita. Duduklah kamu. Awak duduk, awak telah mengganggu orang lain. Walam ya'murhu bisalatin, dan Nabi SAW tidak menyuruh orang tersebut mengerjakan salat tahiyatul masjid. Nabi suruh duduk. Awak telah menyusahkan orang lain. Dan ada hadis yang mana 3 orang sahabat Nabi yang masuk ke dalam majlis ilmu. Orang pertama dia tengok masjid dah penuh, dia pun patah balik ke rumah. Orang kedua dia tengok ramai, dia dah terlambat, dia pun duduk bahagian belakang-belakang. Sebagaimana sebahagian besar kita yang dah terlambat tu duduk belakang-belakang. Dan ada orang tu dia cuba cari ada tak tempat-tempat depan, dan dia nampak ada bahagian kosong di hadapan, maka dia pun pergi ke depan. Di situlah adanya seranan daripada suratul Mujadalah, astagfirullah, apabila fafsahillahu, astagfirullahalazim. Senang-senang kita tengok je lah surah Mujadalah kan. Okey, suratul Mujadalah, Allah Ta'ala sebut, wa idza qila lakum tafassahu fil majalis, apabila kamu diminta untuk membuka ruang dalam majlis ilmu, fafsahu yafsahillahu lakum, maka berikan ruang kepada orang yang baru sampai, nescaya Allah akan melapangkan hidupmu. Okey. Jadi di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, orang 3 orang tadi, yang seorang patah ke belakang, kata Nabi, orang itu dia berpatah ke belakang, maka Allah tidak berikan ilmu kepadanya. Ada orang pula dia datang, dia duduk bahagian belakang, maka dia malu pada Allah. Allah pun malu pada dia, artinya Allah berikan ilmu yang sedikit kepada dia. Seorang lagi dia datang, dia duduk depan, dia cari bahagian depan, maka Allah Ta'ala pergi kepada dia, artinya Allah Ta'ala berikan ilmu yang banyak kepada dia. Jadi kedua-dua orang sahabat Nabi, sama ada yang duduk di bahagian belakang ataupun duduk bahagian depan, Nabi SAW tidak memerintahkan kedua-duanya untuk mengerjakan salat sunat tahiyatul masjid. Ini merupakan dalil bahawasanya salat sunat tahiyatul masjid hukumnya tidak wajib. Habis tu kalau ditanyakan, adakah bila kita sampai ke majlis ilmu, kita kena duduk ke kita kena salat dulu 2 rakaat? Okey, tolong ingatkan saya poin ini sebelum berpindah ke hadis yang lainnya, ibu-ibu. Kok saya terlupa. Baik. Kemudiannya, kalau kita tengok lagi kata ulama yang lainnya, At-Tahawi, al-awqatul lati nuhiya 'anis salati fiha
laisa hadzal amru bidakhilin fiha. Perintah salat tahiyatul masjid ini tidak terpengaruh terhadap waktu-waktu terlarang untuk mengerjakan salat. Okey. Maka dalam bab ini sebenarnya ulama bahas, kalau kita masuk ke dalam masjid pada pukul 6 petang sebagai contoh, kita dah salat di rumah pada kita dah salat asar di rumah, ibu-ibu salat di rumah, dah selesai dah pukul 5 suku, dah selesai dah. Okey. Jadi kemudiannya ada orang nak jumpa kita di masjid, ya. Contohnya Kak Ana bagi tahu kepada Puan Nasimah, jom kita jumpa kat masjid sekejap. Ada benda-benda nak bincang-bincang. Puan Nasimah dan juga Ibu Zahra, ya. Ibu Nasimah dan Ibu Zahra. Maka Ibu Nasimah dan Ibu Zahra pun pergilah ke masjid untuk jumpa dengan Kak Ana. Jadi masa masuk tu pukul 6 petang. Kiranya kita dilarang salat kerana kita telah mengerjakan salatul asar. Jadi boleh tak boleh untuk kita salat asar, salat sunat tahiyatul masjid pada waktu yang terlarang. Ataupun ada orang yang pergi ke masjid sebelum maghrib lagi. Maghrib sekarang lambat. Maghrib sekarang taklah lambat sangat. Standard dia. Okey, 7.30. Jadi dia pergi pukul 7 suku. Dan 7 suku itu dianggap sebagai waktu rembang senja, waktu larangan salat. Jadi boleh tak boleh untuk dia salat sunat tahiyatul masjid sebelum dia duduk pada waktu yang terlarang. Maka dalam bab ini ibu-ibu sekalian, kalau lihat pada muka surat 377, perenggan yang keempat itu, ada khilaf kalangan ulama. Dua mazhab berbeza, ya. Kalau kita lihat dalam mazhab Hambali dan juga Syafi'i, Syafi'i dan Hambali, mereka berpendapat bahawasanya kita boleh salat sunat tahiyatul masjid walaupun pada waktu terlarang. Kerana Nabi SAW kata, apabila seseorang kamu masuk ke dalam masjid, falyarka' raka'atain. Kena salat 2 rakaat. Okey, itu kata Nabi sendiri. Tapi bagi mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki tak boleh. Kerana ada hadis lain yang menyatakan ada beberapa waktu kita dilarang salat. Jadi di sini ibu-ibu sekalian cuba ingat. Poin yang pertama ialah perintah Nabi untuk salat tahiyatul masjid bila masuk ke dalam masjid. Yang kedua ialah Nabi SAW telah menggariskan satu panduan yang jelas. Kita dilarang salat pada waktu-waktu yang tertentu. Iaitu 2 waktu secara asas. Waktu yang pertama dilarang salat kerana waktu itu sendiri, iaitu ketika matahari terbit. Ketika matahari atas kepala sekitar 10-12 minit sebelum zuhur, ketika rembang senja sekitar 10-12 minit sebelum maghrib. Yang kedua ialah kita dilarang salat setelah kita melakukan satu perbuatan, iaitu kita dilarang salat sunat selepas salat subuh dan kita dilarang untuk salat sunat selepas salat asar. Okey. Bermakna kalau kita belum salat asar pada pukul 6, boleh tak kita nak salat sunat sebelum asar itu? Boleh. Berarti kalau kita belum salat subuh pada pukul 7, boleh tak kita nak salat sunat dahulu? Boleh. Yang tak bolehnya selepas salat asar, selepas salat subuh. Baik. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagi mazhab Syafi'i dan Hambali, larangan untuk salat pada waktu-waktu tertentu itu bersifat umum. Okey, jelas Kena faham sini dulu. Larangan untuk salat pada 5 waktu secara terperinci tadi, ia hadis yang umum. Datang satu hadis yang khusus menyatakan boleh salat apabila masuk ke dalam masjid. Itu hadis yang khusus. Makna hadis khusus boleh langgar keumuman hadis tadi. Ya, Nabi SAW tak benarkan salat pada waktu rembang senja. Sekitar pukul 7, suku 7.20 tu. 7.20, 7.25. Tapi ada hadis khusus menyatakan kalau masuk masjid dibolehkan. Okey, itu pada pandangan mazhab Syafi'i dan juga Hambali. Hatta kalaulah seorang lelaki ataupun kaum ibu sendiri pun masuk ke dalam masjid ketika khutbah Jumaat sedang berlangsung, maka mazhab Syafi'i dan Hambali menyatakan kena salat tahiyatul masjid dahulu. Berdasarkan hadis riwayat hadis berkenaan Sulaik al-Ghatafani radhiyallahu an,
yang mana Nabi SAW melihat beliau terus duduk dan Nabi pun tanya, adakah awak ada salat? Sedangkan masa itu Nabi sedang menyampaikan khutbah Jumaat. Maka kata Sulaik, belum. Maka Rasulullah kata, bangun, salat dulu 2 rakaat secara ringkas. Walaupun khutbah Jumaat wajib. Dan walaupun yang menyampaikan khutbah itu bukan calang-calang orang. Itu ialah Sayyidul Anbiya Nabi Muhammad SAW. Dan pastilah setiap butiran yang keluar daripada mulut Nabi bagaikan permata yang amat mahal nilainya. Tetap Nabi suruh salat dulu 2 rakaat sebagai menghormati masjid. Okey. Jadi itu bagi mazhab Syafi'i dan Hanbali, kita kena salat macam mana pun. Walaupun pada waktu yang terlarang. Okey. Tapi bagi mazhab Hanafi dan juga Maliki, mereka faham secara terbalik. Okey, cuba kita test dulu Kak Liza. Sebab saya nampak muka Kak Liza aja sekarang ni. Depan saya ni ada Kak Liza, ada Kak Syida, ada Puan Alam Mahmud. Tapi yang muka nampaknya Kak Liza, mungkin ada orang lain buka juga video je tapi saya tak nampak. Cuba saya tutup sekejap. Oh, memang Kak Liza je? Tak ada, Kak Liza seorang. Okey. Jadi Kak Liza, hadis ini ikut Syafi'i dan Hanbali. Nak tahu Kak Liza ingat tak ingat? Hadis yang kata tak boleh solat pada 5 waktu tu umum ke khusus? Umum Ustaz. Hadis yang kata solat bila masuk masjid umum ke khusus? Masuk masjid, mula-mula Nabi cakap masuk masjid kena solat sunat 2 rakaat. Itu hadis umum ke Yang hadis tak sah, khusus? yang Ustaz cakap tak sah, kalau ikut mazhab Syafi'i dan Hanbali. Khusus. Tak tahu macam mana nak sebut khusus ke umum itu. Pandai Dia ada macam ni yang Kak faham. Dia ada pengecualian kalau sebenarnya haram kalau kita solat bukan waktu yang dibenarkan tu kan, melainkan yang tak sah tu cakap mazhab Syafi'i dan Hanbali kena solat juga tahiyatul masjid walaupun ketika khutbah Jumaat. Yang tu dia tak terpakai lah maknanya. Tak nak jawapan panjang. Macam mana nak? Pendek je. Larangan solat 5 waktu tu, A, larangan itu umum, B, khusus. A ke B? Ikut Syafi'i dan Hanbali. Tak tahu Ustaz nak cakap macam mana. Okey. Kak Syida pula. Larangan solat 5 waktu tu A, umum ke khusus? A ke B? Khusus. Kak Anis? Ada ke tu? Anis, Ustaz tanya Anis. Ada tadi menyamput tadi. Tadi Anis ke Kak Ana tadi? Ada. Anis. Yang tu umum. Yang solat untuk solat 2 rakaat tu khusus. Yes, Kak Anis dapat tangkap. Terima kasih banyak Kak Anis. Dengar Sama. baik-baik Kak Syida dengan Kak Syida. Ni kena cekik dua orang ni. Saja gurau. Sebab ini pangkat kakak-kakak je, bukan pangkat ibu. Dengan Bunda Azah saya tak gurau lah macam ni. Dengan Ibu Balkis tak lah. Okey, baik. Larangan solat 5 waktu itu ialah hadis umum. Kita tak boleh solat pada 5 waktu. Tapi perintah untuk solat bila masuk ke dalam masjid itu khusus. Artinya walaupun kita dilarang untuk solat pada 5 waktu, tetapi jika kita masuk masjid pada masa itu, kita dibenarkan untuk solat. Itu khusus. Okey, itu Syafi'i dan Hanbali. Tetapi kalau mengikut Hanafi dan Maliki, dia terbalik. Okey, terbalik tu macam mana? Larangan untuk solat 5 waktu daripada 5 waktu tu, itu hadis khusus. Manakala perintah untuk solat bila masuk ke dalam masjid itu umum. Artinya, ya betul apabila kita masuk masjid, kita kena solat 2 rakaat. Namanya solat tahiyah. Tapi apabila kita masuk masjid pada waktu terlarang, kita tidak dibenarkan untuk solat. Itu pada mazhab Hanafi dan juga Maliki. Kata mereka, kata Hanafi, kalaulah kita dibenarkan solat pada waktu terlarang, apa gunanya ada waktu larangan kalau begitu? Okey, nampak tak ibu-ibu sekalian? Kalau kita dibenarkan solat tahiyah pada waktu terlarang, apa gunanya ada waktu larangan? Mestilah waktu larangan itu bererti kita tidak boleh solat pada masa tersebut.
Okey, clear? Ibu? Kalau tak jelas, boleh tanyakan ya. Habis Jelas, tu Tapi ada ada, jelas. Ustaz, Bonda, tapi silakan. ada exception kan Ustaz, kalau Masjidil Haram tak ada larangan kan? Oh, okey. Terima kasih banyak Bonda. Mengikut mazhab Syafi'i, kita tiada waktu larangan untuk solat di tanah haram Mekah. Dia bukan Masjid Haram saja Bonda ya. Di tanah haram Mekah, walaupun dalam hotel sekalipun, tiada waktu larangan solat. Itu pada mazhab Syafi'i. Tetapi pendapat itu tidak dipersetujui oleh mazhab yang lain, antaranya Hambali. Hambali tak setuju. Bagi mereka, waktu larangan itu tetap wujud. Kerana hadis yang kata tiada larangan itu dibahaskan oleh ulama. Betulkah hadis tersebut? Okey. Jadi bagi sebahagian ulama kata tak boleh. Maka dalam bab ini, saya lebih setuju untuk kita berhati-hati dengan mengambil pendapat lebih baik kita tak solat pada waktu yang larangan, dan pada waktu larangan itu kita banyakkan buat benda yang lain seperti zikir, selawat, baca Quran, tawaf dan sebagainya. Bukannya solat. Walaupun mazhab Syafi'i membenarkan pada waktu bila-bila masa sahaja. Okey, Allah Alam. Sorry. Hambali rasanya sama dengan Syafi'i kot. Tapi ada ulama yang tak bagi. Waktu larangan itu tetap wujud di Masjid Haram sekalipun. Di tanah haram Mekah sekalipun. Okay, Allah Alam. Di Madinah tak? Di Ustaz, Madinah tak? maknanya solat fardu tu, solat fardu dan solat sunat sekali lah kan, tak boleh tu larangan tu. Maksudnya Solat sunat yang dilarang. salah Solat fardu sajalah. tak. Solat fardu tu macam kita kena qadha tu tak apa kan? Solat fardu contohnya kita dah terlambat solat asar, kita boleh solat lagi. Cuma kalau kita ikut mazhab Hanafi, contohnya sekarang ni solat subuh di Selangor tamat dalam pukul 7.25 pagi. Jadi katakanlah na'udzubillah min zalik ya, na'udzubillah, ada orang terbangun pada pukul 7.23 pagi. Confirm lah dia tak sempat nak solat subuh. Sebab bila bangun nak tak nak dia kena masuk toilet dulu, nak kena ambil wuduk dan sebagainya. Okey, jadi apabila begitu, kalau ikut mazhab Hanafi, dia tak boleh solat subuh pada waktu larangan tersebut. Dia kena tunggu dulu dalam 12 minit kemudian, barulah dia boleh mulakan solat sunat subuh dan solat subuh. Maka saya pun cadangkan agar kita pun pilih pendapat tersebut sekiranya kita tidak terkocoh-kocoh dengan nak pergi kerja-kerja. Macam ibu kebanyakan pengurus rumah tangga ni, tak perlulah kita nak sibuk-sibuk. Kita relax dulu, kita bersedia dahulu, minta ampun kepada Allah. Tapi ibu taklah, ini contoh saja ya. Kemudian barulah kita salat sunat subuh dan salatul subuh setelah masuknya waktu isyraq. Allah Alam. Okay. Kemudiannya kalau begitu, bagaimana dengan hadis Sulaik Al-Ghatafani? Sulaik masuk dan Nabi SAW terus Sulaik, solat dulu. Jangan duduk lagi kan, solat dulu. Itu Nabi buat. Maka mazhab Syafi'at, kita dah Lain Ustaz sangkut-sangkut ke? Lain Kak Liza ni? Lain Ustaz. Suara Ustaz. Lain Ustaz sangkut. Tak pernah frozen dah. Ustaz, lain sunat putus. tahiyatul masjid dulu. Tak dengar. Ulang balik Ustaz, tak dengar Ustaz. Main tak okey tadi. Lain Ustaz putus-putus. Kalau macam ni kan, takut Ustaz terkeluar ni. Mendung kat sini kat Ustaz hujan kot. Lain tak bagus. Dah daripada Ustaz nak masuk tadi lagi dah tak okey lain Ustaz tu. Maybe ada Shah Alam kan. Maybe hujan. Entah Ustaz tengah cakap seorang-seorang. Kesian Ustaz. Admin kena personal WhatsApp Ustaz. Kejap masuk Ustaz.
Kalau apa-apa selalunya Ustaz akan PM, Ustaz akan beritahu. Sekejap. Nampaknya Ya. saya terkeluarkan sudah story sudah. Dah Kat keluar. KJS. Satu kuat. Kat KJS tenggelam timbul suaranya. Memang Sorry naik lah ya. agaknya. Awak macam mana? Okay, terima kasih lah. Dapat sekejap. Terima kasih Kak Zaitun. Sama sudah. Saya tadi masa Ustaz tanya tu saya tengah duk sibuk baca dekat muka surat sebelah tu. Lepas tu saya tak jelas soalan Ustaz. Ini sekarang ni baru saya baca. Tuan tak ada fokus, Kak Syida pun tak. Cikgu. Saya tak fokus. Kemudian tak saat ni baru saya baca dekat muka surat 377 tu yang soalan Ustaz. Dalil tu khusus kaum umum baru baca. Kalau menurut apa ni Ibnu Hajar kan. Kak Syida pula. Ustaz Cikgu. kata Ustaz dah masuk tapi tak dengar. Ustaz Ya. tak dengar Ustaz? Terkeluar balik. Dia dah masuk. Okey dah. Okey. Okay, dengar dah Ustaz. Hai Allah. Kena guna nama isteri ke Oh, jam lagi lah. baru dia nak dekat sikit. Okey, sekarang dah jelas lah suara. Cuba Dengar Ustaz tapi dia macam ada sangkut-sangkut sikit lagi. Sebenarnya lain lah Kak rasa. Cuba suara Ustaz Apa off dia kamera sekejap. sangkut ni? Off kamera, cakap off kamera. Off kamera. Okey. Okey, sekarang okey tak? Tadi Sama, Kak Syida, okey tak okey? Okey sikit lah daripada tadi. Tadi memang putus-putus terus tak dengar saya Okey. cakap. Sikit. Tak dengar pula Ustaz suara. Sama jugalah Ustaz. Sama je Ustaz. Tak dengar dia putus sangkut. Sekarang dengar tak? Dengar suara. Dengar. Dengar tapi Putus. Tak dengar juga. dengar tapi dia macam bergema macam mana tahu Ustaz? Dia macam ada echo macam mana tahu tak Ustaz? Suara Ustaz tak jelas sangat. Pindah kot tempat lain. Aduh. Jalan-jalan satu Tak rumah. sangkut juga Dengar tapi putus-putus. Ya. Ni dengar pula. Ni dengar pula Ustaz. Senyap pula. Ustaz cari tempat kot. Tak nampak. Ada tempat. Okey, sekarang okey. Okey. Boleh jelas Okey. lah suara. Nah. Okey, saya guna line telefon akhirnya. Okey Kak Syida, boleh ada sangkut-sangkut lagi tak suara saya? Clear. Dah okey Ya. dah. Mungkin ada Yahudi dengki kelas kita kot. Tak pasal Yahudi kena. Okey, fine. Yahudi tak kena apa-apa kita. Okey, kembali pada perbincangan tadi. Okey, kenapa apa yang berlaku sebenarnya? Ada masa okey je tapi asalkan kelas ahsanul amalah je. Lain pun terus jadi tak ahsan dah. Okey, mungkin kena tukar nama grup kot. Ustaz kena tukar time Ustaz. Ustaz kena balikkan pada waktu asal kot. Bagi sangat kot. Balik kepada waktu asal. Pukul 10 dulu kan 10 kan kita start kelas. 11 malam. Pukul 10? Tak ada tahu lah. lah. Mungkin pagi-pagi ni kan lain agak tak apa okey sangat kan. Pagi tu kelas pagi. Tak juga. Biasa program saya pukul 9 pagi okey je. Oh, kita lah tukar nama Ustaz. Aura daripada Kak Ana tu kuat sangat sehingga mengganggu line kat saya ni. InsyaAllah. Okey, baik. Teruskan perbincangan kita. Okey, sekarang ni macam mana dengan kes Sulaik Al-Ghatafani radhiyallahu an, yang mana Sulaik ini beliau masuk ke dalam masjid dan Nabi SAW minta beliau untuk solat dahulu. Itu jadi dalil yang kuat bagi mazhab Syafi'i dan Hambali. Kita kena solat walaupun ketika imam sedang menyampaikan khutbah. Maka kata ulama Hanafi dan Maliki selalu banyak sekali. Manakala Syafi'i dia biasa sama dengan Hambali. Okey. Mereka menyatakan dalam kes Sulaik ini sebenarnya ada cerita di sebaliknya. Sulaik ini merupakan sahabat Nabi yang miskin dan sengaja Nabi SAW minta beliau solat di saat Nabi sedang berkhutbah, dan di saat itu semua sahabat Nabi duduk
Dan mereka akan nampak solat seorang-seorang bangun untuk solat. Mereka nampak keadaan solat itu bagaimana dhaifnya keadaan beliau radhiyallahu anhu. Pakaiannya, penampilannya nampak sangat dhaif. Dan selepas daripada solat, Nabi SAW pun tanya, siapa kalangan kita yang nak bagi bantuan kepada Sulaik, silakan. Maka ada orang bagi sehelai baju yang cantik kepada Sulaik Al-Ghatafani. Dapat baju baru. Sehelai baju baru, minta maaf ya. Dapatlah baju baru Sulaik ya. Jadi kata Hanafi dan Maliki, sebenarnya Nabi SAW minta Sulaik bangun solat supaya orang lain nampak keadaan solat itu macam mana dhaif dan boleh memberikan bantuan. Okey, nampak? Kemudiannya ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada minggu berikutnya, ketika Nabi menyampaikan khutbah dan habis itu Nabi pun kata siapa nak bagi bantuan lagi silakan, nak bagi derma pada sahabat kita yang susah. Sulaik pula yang bagi. Masa itu Sulaik dapat 2 helai baju. Sulaik ambil sehelai baju, beliau pula sedekah pada orang lain. Inilah tak pada miskin buat sedekah. Itu sahabat Nabi dan mereka tidak meminta-minta sehingga kan yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Orang-orang berduit menyangkakan sahabat Nabi ni yang miskin-miskin ni ada duit. Kerana apa? Kerana ta'affuf. Mereka menahan diri daripada meminta-minta, tidak menampilkan orang yang miskin. Ya. Jadi itu nilai yang besar daripada sahabat Nabi. Okey. Jadi sekarang ni, adakah kita nak kena solat dahulu ataupun kita nak duduk mendengar majlis ilmu? Antara dua tu, maka jawabnya yang tepat insya-Allah kita kena solat sunat dulu 2 rakaat. Manakala habis tu macam mana kes sahabat Nabi tadi yang 2 orang masuk majlis ilmu terus duduk. Seorang duduk di depan, seorang duduk di belakang. Maka kata ulama antaranya Ibn Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab yang kita pegang ini, itu berlaku dalam kes masjid penuh orang. Sampaikan tak ada tempat untuk mencelah bagi mengerjakan solat sunat 2 rakaat. Sebab itulah Nabi tidak meminta mereka untuk solat. Padahal yang sebaiknya solat dulu 2 rakaat, itulah hak masjid. Itulah hak masjid yang perlu ditunaikan. Okey. Maknanya kalau kita masuk ketika pukul 8 malam, masa tu ada kuliah maghrib. Okey, kita solat dulu 2 rakaat secara ringkas, lebih kurang dalam 2 minit. Baca ringkas je. Kemudian dengarlah majlis ilmu. Ia tidak menghalang. Yang penting lelaki jangan solat depan meja ustaz, sudah terganggu habis semua orang. Solat di belakang-belakang, solat di tepi-tepi. Okey. Ada soalan dulu tak ibu sekalian? Kita selesaikan pasal solat satu masjid dulu. Ustaz, Bonda nak tanya Ustaz. Yang Saturday tu ada Ustaz Sya'ri menyebut Abdullah ibni Mas'ud apabila dia menerima berita sedih, dia terus lakukan solat sunat. Sunat apa tu Ustaz? Okey, terima kasih Bonda. Terima kasih Bonda. Solat itu bukan Abdullah bin Mas'ud tapi Abdullah bin Abbas ya. Ya, Abdullah bin Abbas. Abdullah. Masa tu ulama tafsir membahaskan ayat wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, iaitu dalam surah Baqarah, barangkali dalam muka surat yang ke-7, solat itu ialah solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak artinya niatnya ialah sahaja aku solat sunat kerana Allah. Terpulanglah kita nak solat 2 rakaat baik ataupun 4 rakaat, itu terpulang. Itu solat sunat mutlak, tidak ada nama yang khusus. Wallahualam. Begitulah ya, Bonda. Baik. Jazakallah khairan Ustaz. Wa antum fajazakumullah khairan. Ada soalan lain? Ustaz, maksudnya macam ni. Kalau yang kata hadis secara khusus tu, larangan untuk solat ketika waktu solat sunat atau itu masjid ketika ada waktu larangan tu tidak terpakai untuk mazhab Syafi'i dan Hambali. Kita perlu juga solat tahiyatul masjid walaupun ada waktu larangan. Walaupun ketika khutbah Jumaat, ketika khutbah Jumaat, melainkan jika masjid tu terlampau penuh, terlampau padat yang tak membenarkan kita untuk solat tahiyatul masjid. Betul. Amat betul. Sekarang ni satu benda yang sebahagian besar kita pun mungkin dah maklum, tapi saya nak kita kongsikan balik.
solat tahiyatul masjid dan solat sunat wuduk merupakan antara solat yang dianggap zawatil asbab. Solat yang mengandungi sebab yang boleh dikerjakan pada waktu-waktu terlarang. Okey, apa dia solat yang zawatil asbab, yang mengandungi sebab-sebab yang boleh dikerjakan pada waktu terlarang? Jom kita senaraikan. Apa solatnya? Okey, satu solat apa? Solat jenazah. Solat Tahiyah. jenazah. Solat wuduk, solat jenazah. Lagi? Ada lagi tak? Last week Ustaz kita dah bincang pasal ni kan, tapi dah lupa dah. Solat gerhana lah Ustaz. Solat gerhana. Pandai Kak. Solat gerhana. Lagi? Ada satu solat yang special yang ibu mungkin tak perasan boleh dikerjakan pada waktu terlarang. Ia merupakan solat sunat yang terbaik. Nombor 1. Solat sunat nombor 1 yang terbaik. Siapa boleh Solat jawab? duha. Oh no. Solat duha tak boleh lawan solat sunat subuh Kak Anis. Lebih tinggi Solat daripada tasbih, solat sunat subuh. Tasbih, no. Solat tasbih hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Lebih tinggi daripada solat sunat subuh, lebih tinggi daripada solat witir, lebih tinggi daripada solat tahajud. Wah, siapa dapat jawab ni memang terror. Solat taubat. Oh tak. Solat isyraq ke Ustaz? Semua semangat ni nak jawab ni Kak Amelia. Bukan. Solat isyraq tak dapat lawan solat duha sekalipun. Tu salat yang kalau menerima berita kesedihan tu Ustaz, mutlak tu? Oh, bukan benda, bukan. Salat witir tak Puan Syairah, dia lebih tinggi daripada salatul witir. Siapa boleh jawab ni, saya nak belanja lah. Saya belanjalah. Sunat wuduk. Solat witir ke Ustaz? Solat apa? Bukan. Solat wuduk. sunat ni. Sunat wuduk. Solat wuduk tak? Saya nak bagi semua buku saya yang belum dimiliki oleh orang yang menjawab tu. Semua yang free. Last week kita bincang, lupa lah Ustaz, ya Allah. Solat hajat bukan. Solat mayat. Solat raya ke Ustaz? Allahu Akbar. Betul. Solat balik musafir Raya Ustaz. Betul. Kan lagi buka apa Ustaz? Allahu Akbar. Berjawab. Okey. Saya tak Lanjutkan lah. Betul. Nasib baik saya tak janji duit 1,000. Alhamdulillah. Kalau saya janji pun saya katalah RM1,000 kan. Kalau tidak mau cik kaya lah Ustaz. Okey, nanti Kak saya bagi senarai buku saya yang belum Kak miliki. Kita bagi percuma, termasuk saya kira Kak belum ada buku Pendokong dan Perintah Nabi SAW 4 jilid. Harganya bernilai 120. Saya bagi Masya Allah, best ni Ustaz. Okey. Okey Kak, barakallahu fikum. Solat raya, kerana menurut mazhab Syafi'i, solat raya boleh bermula pada waktu matahari terbit iaitu pada waktu terlarang. Artinya kalaulah 7.25 tu tamat waktu solat subuh, itu waktu yang terlarang solat. Bagi mazhab Syafi'i dibenarkan solat raya bermula pukul tersebut. Walaupun tidak digalakkan tetapi dibenarkan ikut mazhab Syafi'i. Okey, tahniah Kak Liza, barakallahu fikum. Silap saya tak tutup awal. No, kan, tahniah, barakallahu fikum. Nanti akak bagi mesej saya alamat ya. InsyaAllah saya cuba uruskan. Saya bagi dulu senarai buku yang ada. Okey, baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kemudiannya, okey, kena tambah, saya dah post dah tadi. Okey, tak apa, itu solat zawatil asbab. Okey. Dalam kes solat tahiyatul masjid dan solatul wuduk, satu lagi ialah solat taubat menurut pandangan sebahagian ulama pun termasuk solat taubat. Jadi semuanya 5, mungkin boleh Kak Liza atau Kak Syida ambil ke semua 5 ni ataupun Puan Syairah masuk dalam grup. Okey, solat taubat ini sebaik-baiknya jangan buat pada waktu terlarang. Tapi kalau kita perlu buat pada masa tersebut, contohnya ada orang dijatuhkan hukuman bunuh, hukuman gantung, jadi pada pukul 6 petang, maka boleh dia solat taubat meskipun selepas salatul asar. Kerana ia terdesak untuk dikerjakan pada masa yang tersebut. Okey. Kemudiannya ibu-ibu sekalian,
solat tahiyatul masjid dan solatul wuduk ni mempunyai keistimewaan yang mana ia boleh wujud dengan dirinya sendiri, ia independen, dan dalam masa yang sama dia boleh bergantung dan berpaut dengan orang lain, dengan solat yang lain. Okay, jadi itu kelebihan yang ada pada solat tahiyah dan solatul wuduk. Macam mana tu? Kalau dia independen tu maknanya kalau kita masuk pada waktu terlarang, kita boleh solat tahiyatul masjid. Atau kalaulah contohnya bonda azah contohnya dah habis solat subuh, kemudian bonda duduk sekejap baca Quran, tengah baca Quran tu wuduk batal. Okey. Bonda pun pergi ambil wuduk, boleh tak bonda nak solat sunat wuduk selepas ambil wuduk sebelum sambung bacaan Al-Quran? Jawabnya dibolehkan. Tapi kalau sengaja berbuat demikian tak bolehlah. Contohnya bonda duduk sekejap, boring lah, tak tahu nak buat apa lah. Nak solat tak boleh solat, ini waktu larangan, pukul 6 petang, waktu larangan. Maka bonda pun sengaja berwuduk untuk solat sunat wuduk, itu tak boleh kerana kita sengaja. Ataupun Ibu Zahara sengaja untuk masuk ke dalam masjid, pada pukul waktu larangan kerana nak solat tahiyatul masjid. Itu tak boleh, kerana kita sengaja berbuat demikian. Okey, satu dia independen. Solat tahiyah dan solat wuduk dia independen. Bila-bila masa saja kita masuk masjid, kita boleh solat. Bila-bila masa saja kita ambil wuduk, kita boleh solat. Okey, itu satu. Dalam masa yang sama, kedua-dua solat ini boleh menumpang. Ya, boleh menumpang. Contohnya Ibu Hazati masuk ke dalam masjid untuk mengerjakan solat zuhur jamaah. Okey. Jadi bila masuk solat zuhur jamaah tu, orang dah azan dan orang dah mulakan solat sunat sebelum zuhur, 2 ataupun 4 rakaat. Jadi mana satu yang Ibu Hazati nak buat? Adakah Ibu nak solat dulu atau solat tahiyatul masjid dulu barulah solat qabliyah? Jawapannya ialah solat qabliyah zuhur automatik dikira sebagai solat sunat tahiyatul masjid. Automatik. Kenapa? Kerana yang penting kita solat sebelum kita duduk. Kita solat sebelum kita duduk. Itu yang penting, ya. Baik. Begitu juga dengan solat wuduk. Macam mana Kak? Ada satu lagi yang macam nak solat tahiyatul masjid tu kan, kita masuk macam orang perempuan, kami kan nak pakai stokin kan. Ada yang kata boleh duduk untuk pakai stokin tu. Lepas tu bangun, boleh kan Ustaz? Okey. Kalau kita duduk kerana kita perlu duduk, seperti pakai stokin tadi, tidak ada masalah. Kalau kita duduk kerana kita tidak tahu hukum, contohnya kita masuk dalam masjid, kita nak jumpa orang, kita nak sembang sekejap, kita duduk, khabar, kemudian baru nak solat, dan orang tu tanya kita, kenapa tak solat dulu? Solatlah dulu. Kita kata, kena solat dulu ke? Bila masuk masjid kena solat dulu, tapi dah duduk, tak apa, sebab dia tak tahu hukum, seperti Sulaid tadi. Sulaid dia tak tahu hukum, dia dah duduk, maka Nabi minta dia solat, dia dibolehkan. Sebagian ulama kata tak boleh kalau dah lama duduk. Itu mazhab Syafi'i. Kalau dah lama duduk maka tak boleh. Tapi ada ulama kata kalau dah lama duduk sekalipun, kalau dia tak tahu hukum. Contohnya dia masuk dalam masjid pukul 8 malam, dia dah solat maghrib di masjid yang lain. Kemudian dia datang masjid ini, Masjid Nurul Iman Rawang sebagai contoh, untuk dengar kuliah maghrib. Dah dekat 8.30, dia pun dengar ada ustaz yang mengajar tu sebut, bila masuk masjid kena solat tahiyatul masjid dulu. Dia pun, alamak, kena solat dulu ke? Aku tak tahu. Kalau ikut mazhab Syafi'i tak boleh dah sebab dah lama duduk. Tapi ada ulama yang menyatakan boleh walaupun dah lama duduk kerana dia macam boleh qada lah. Ibaratnya begitulah. Masih dibenarkan. Apalagi kalau dia tak tahu walaupun dah lama duduk. Mazhab Syafi'i kalau dah lama sangat tidak dibenarkan. Ya? Dan solat ini tak boleh diqada sebenarnya. Tak boleh diqada. Saya saja dia menggunakan istilah qada tadi. Baik. Ibaratnya. Ya, ibaratnya. Okey. Ada soalan lain, Ibu-ibu? Okey, tak ada. Kita teruskan Ustaz, lagi. Ustaz nak tanya, kalau katakan kita masuk lambat dan dah azan, antara azan dengan iqamat tu kan tak lama masa kan Ustaz. So kita nak solat sunat qabliyah ke ataupun solat tahiyatul masjid? Dia kena solat qabliyah kerana tahiyatul masjid itu dia boleh menumpang Kak. Okey. Sebab dia boleh menumpang, kita kena solat qabliyah. Apalagi qabliyah tu yang asas. Yang tinggi kedudukan ialah solat rawatib, qabliyah dan juga ba'diyah.
Okay. Kalau kita nak senaraikanlah macam solat raya tadi kan. Solat raya memang solat sunat yang terbaik. Tapi saya dah ceritakan pada ibu dulu. Ingat tak solat sunat ni dia ada 2 bahagian. Kita cerita baliklah ulang kaji Solat sunat dia ada 2 bahagian. Solat sunat 2 bahagian. Bahagian pertama macam mana? Disyariatkan berjemaah. Okey, apa contoh solat sunat disyariatkan berjemaah? Solat raya lagi, solat apa lagi? 2 raya, Gerhana. solat 2 gerhana, Jenazah. Mohon hujan. solat jenazah, lagi Istisqa. istisqa minta hujan solat jenazah. Manakala solat tarawih ni khilaf ulama. Elok jemaah ke tidak elok jemaah. Okey. Yang kedua ialah tidak disyariatkan berjemaah. Yang lain-lain lah tidak disyariatkan berjemaah. Okey. Mana lebih tinggi kedudukan? Sorry. Salah ni. Jangan tulis Itu silap tu. Saya buat balik. Solat jenazah bukan solat sunat. Kak Syida ke bagi jawapan tadi mengelirukan saya pula. Tak ada gurau jangan marah-marah. Ya, Kak Syeda bagi. Saja gurau Kak. Lepas ni jangan jemput Zuhairi lagi. Betul kata macam tu pada Big Boss. Tidak disyariatkan berjemaah Tidak disyariatkan berjemaah. Okey. Tarawih khilaf ulama. Macam tu yang betul. Dalam kes 2 bahagian ini, solat yang disyariatkan berjemaah lebih tinggi kedudukan daripada tidak disyariatkan berjemaah. Okey. Tapi solat yang disyariatkan berjemaah boleh dikerjakan seorang diri, sebagaimana solat yang tidak disyariatkan berjemaah boleh dilakukan secara berjemaah jika perlu berbuat demikian. Nampak Contohnya saya lah kadang-kadang yang mengada-ngada ni, ada orang kata lepas solat isyak ni kita buat solat hajat dulu. Jadi imam tu ada zikir ringkas, tuan-tuan jom kita solat hajat, mendoakan ada saudara kita, itu ada pembedahan yang agak kritikal. Kita doakan Allah berikan yang terbaik untuk dia. Maka saya pun follow, tapi saya niat sahaja aku solat ba'diyah maghrib. Saja aku solat sunat maghrib mengikut imam kerana Allah, bukannya solat hajat. Jadi boleh saya solat sunat ba'diyah berjemaah. Yang tak bolehnya ialah habis solat maghrib di masjid, imam pun bangun. Tuan-tuan sekalian, kita dah belajar bahawa solat sunat ba'diyah ni boleh buat berjemaah. Jom malam ni kita buat solat ba'diyah berjemaah. Kalau buat macam tu memang boleh kena tindakan daripada Jabatan Agama Islam Selangor. Tak boleh macam tu. Yang bolehnya dalam kes yang macam saya sebutkan tadi. Bukannya kita sengaja membentuk, tapi ada seorang 2 orang yang solat berjemaah mengikut imam. Itu dibolehkan. Contohnya solat ba'diyah isyak mengikut imam yang solat tarawih kerana dah terlambat. Dah tak sempat nak badan isyak. Imam dah mula solat tarawih. Maka dia pun niat sahaja aku solat sunat isyak mengikut imam. Sedangkan imam solat tarawih. Itu dibolehkan. Jadi solat raya tu yang paling tinggi kedudukan. Tapi solat sunat yang disyariatkan berjemaah, dia merupakan solat sunat yang jarang berlaku. Solat raya ni paling tinggi berapa kali setahun? Ibu-ibu sekalian, paling tinggi. Kakak rekod yang pernah dibuat sejak zaman Nabi. 2 kali je lah Ustaz raya. Betul, 2 kali. Takut ada fikir 3 kali. Tak adalah, takkan jadi rekod 3 kali, 4 kali. Dia mesti 2 kali je. 2 kali je. Okay, baik. Boleh jadi 3 kali dalam setahun. Ikut tahun Syamsiah. Boleh jadi tak ikut tahun Syamsiah? Bulan 1, bulan 12. Saya tak tahu. Boleh jadi tak jadi. Kena kira balik. Saya tak tahu yang tu. Dah lupa dah bulan-bulannya macam mana kiraan dia. Okay. Lupakan yang tu. Tak penting. Solat gerhana matahari, gerhana bulan, itu bergantunglah pada bila gerhana itu berlaku. Okay. Solat istisqa merupakan solat yang jarang kita buat. Dan saya kira sebahagian besar ibu-ibu tidak pernah solat istisqa. Betul tak? Saya kira kebanyakan orang saya jumpa, saya tanya tak pernah solat istisqa. Tak pernah Ustaz. Pernah? Tak pernah. Saya ada pengalaman masa sekolah menengah dulu, dan cara solat sunat istisqa sama dengan solat raya. Bunda Azhar pernah, barakallahu fikum. Sama dengan solat raya, ya. Tetapi dia punya, kalau solat raya dia lebih kepada membesarkan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau solat istisqa dia lebih kepada
istighfar kepada Allah. Puan Nina Zaliha, nanti saya respon ya, Puan Nina. Okay, baik. Saya respon teruslah. Waalaikumsalam. Solat tahiyatul masjid boleh menumpang solat qabliyah. Niat satu je. Sahaja aku solat sunat subuh kerana Allah. Dia dikira sekali dengan solat tahiyah. Ataupun paling baik Puan Nina macam ni. Puan Nina bila nak pergi solat tu, contohnya solat sunat zuhur. Jadi dalam hati tu ada dialognya kepada Allah. Ya Allah, aku nak solat tahiyah. Aku nak solat sunat wuduk. Tapi bila nak solat tu, pilih niat qabliyah sahaja. Sahaja aku solat qabliyah zuhur 2 ataupun 4 rakaat. Okay. Sama lah dengan wuduk pun. Kita masuk masjid pada pukul 10 pagi kerana ada kelas muslimat. Kita ambil wuduk dahulu. Kita nak solat tahiyah ke, kita nak solat wuduk ke, kita nak solat duha. Maka jawabnya dalam hati kita ni kita berdialog dengan Allah. Ya Allah, aku nak solat tahiyah, aku nak solat wuduk. Tapi bila kita takbir tu, kita hanya memilih solat duha sahaja. Sebagian ulama kata boleh juga nak solat duha plus tahiyah plus wuduk sekali dengan masa takbir tu. Sahaja aku solat duha, tahiyah dan wuduk pun ada ulama kata boleh. Tapi paling baik pilih satu je niat, dan niat tu niat yang utama, iaitu solat duha itu yang utama. Tahiyah dan wuduk tu boleh menumpang. Dia boleh menumpang. Jadi kalau kita niat ketiga-tiga, bimbangnya takbir tak berhenti. Allahu Akbar. Kau semua tu. Ketiga. Jadi lamanya takbir. Puan Nina hari ni kenapa Masya Allah dah sampai zuk kewalian dah takbir begitu lama. Sebabnya 3 niat tu. Ya Allah saja aku solat tahiyah 2 rakaat, wuduk 2 rakaat. Allah 2 rakaat sekali bela macam tu je. Okey, boleh. Punya susah nak masuk niat lah. Betul. Jadi kita Ustaz kan macam kalau contoh macam kalau kau pergi masjid macam tu khusus haji pergi awal. Kalau pergi awal tu jadi kau boleh buat dua-dua lah, buat tahiyatul masjid dulu kemudian baru kau buat duha. Boleh lah. Tak betul juga macam tu Kak. Oh tak betul lah. Oh kena buat duha terus je sekali duha je. Salah lah selama ni kau dah buat macam tu. Ingat kau buat aziasi dapat masa panjang. Tolak satu buku sebab salah. Ada. Okey. Allah baru tahu hari ni Ustaz. Ingat aku boleh sebab masa tu panjang buatlah satu. Oh, sebabnya kita buat duha terus je lah. Terus je. Daripada hari ambil solat tahiyah 2 rakaat, solat duha 2 rakaat, lebih baik kat niat kedua-dua tu solat duha. Oh, lepas ni kena buat macam tu lah. Ingatkan masa panjang lah. Tak, bukan. Dia bukan isu masa panjang boleh buat gitu. Bukan isu panjang aku rajin hari ni, aku baru bertaubat pada Allah. So aku nak solat tahiyat dulu 2 rakaat, solat taubat 2 rakaat, solat duha 2 rakaat. Itu tak kena cara. Oh, itulah baru tahu ini. Ustaz, kau ingat kau boleh sebab ingat masa tu panjang boleh buat asyasi. Tak perlu. Masya Allah baru tahu ini. Alhamdulillah tak apa, lepas ni boleh ubah. Kak Amelia, bukan, jangan salah faham Kak. Bukan saya kata tak boleh solat sunat banyak-banyak. Saya kata niat tu salah cara. Sebab tu saya sebut daripada solat tahiyah 2 rakaat, solat duha 2 rakaat, lebih baik kedua-duanya niat solat duha. Jadi sama je, cumanya tak kena cara kita asingkan. Solat tahiyah dulu baru solat yang lain. Itu tak kena cara. Sebab solat tahiyah macam saya sebut tadi dia boleh menumpang. Yang penting bila kita nak solat dan kita masuk masjid, kita solat dulu. Apa-apa solat pun. Solat jenazah tak kira ya. Solat jenazah tak dikira. Apa-apa itu solat lebih pun. afdal lah Ustaz. Lebih afdal lah. Lebih baik kita buat macam tu. Lebih baik buat macam tu, macam mana? Yang gabung sekali tu lah. Yang niat sekali tu, niat. Yes, lebih afdal. Ustaz, saya macam contohlah solat kita ambil wuduk. Jadi kita kena buat qabliyah dulu. Jadi dia niat sekali solat wuduk. Bukan kita solat wuduk dulu. Betul. Sebab tu saya kata tadi dia ada dialog dalam hati kita tu. Sebab ada ulama kata kalau boleh kita ada dialog dengan Allah. Ya Allah, aku nak ambil wuduk, aku nak solat sunat wuduk, aku masuk masjid, aku nak solat tahiyatul masjid. Itu hanya dialog kita, bukannya hukum hakam ya. Itu hanya dialog kita. Tapi bila kita nak solat, kita hanya pilih satu je, iaitu niat yang utama. Iaitu solat qabliyah ke, solat duha ke, ataupun solat fardu tu sendiri. Bila kita dah masuk masjid, orang dah mula solat asar, maka bila kita solat asar tu, itu dikira cover solat tahiyatul masjid. Kerana yang penting bila masuk masjid, kita solat dulu. Jadi solat asar tu, consider sebagai istilahnya, telah menampung solat tahiyah itu sendiri.
Clear Kak Emilia? Faham Ustaz. So maksudnya konsep ni sama lah macam kita puasa qada tu dapat macam pahala sunat macam tu ke Ustaz? Puasa qada dapat pahala sunat? Maksudnya kalau macam kita katakan kita puasa qada masa bulan macam maksudnya kita puasa qada masa hari raya kan? Adakah macam tu? Adakah sama konsep dia? Yang tu kena perincian. Okey, perincian. Kita tinggalkanlah kitab ni dulu Kita fokus yang ni dulu. Bagi saya simpan dulu Yang kedua, bagi saya ambil air pula. Dah harga dah. Baru semua terbuka nak tanya ni macam-macam soalan dah. Sebab baru tahu kan. Ni dekat FB pun ada ni, saya tak baca. Patutlah akak kena ditegur oleh jemaah dari negara-negara lain. Kenapa banyak solat waktu tu? Pasal kita tak tahu. Macam saya pun saya ingatkan, buat satu-satu lah. Dah masa panjang kan, jadi buat je lah. Sebab akak pergi masjid dalam pukul 10.30 sebelum 11. So akak buat salat wudu, nak tahajud, wudu, tahiyatul masjid, wudu dan doha. Banyak. Ada jemaah yang tegur. Kenapa? Dia kata, why are you praying too many? Pray tak apa, dengan prank sudah. Okay, baik. Okey, sekarang kita pergi perincian lagi Saya pun Ustaz, ada soalan di Facebook dekat chat. Okey, tak apa, saya nampak pun saya dah bagi tu. Nanti saya pun akan buat satu perbahasan tentang hukum hakam syed Ramadan secara lebih jelas, satu persatu kita nak bahas. Okey. Kita tengok dulu sebelum soalan daripada Kak Emilia tadi. Soalan siapa tadi pasal Kak Emilia kan? Okey, sebelum tu daripada Puan Azia, kalau solat sunat ihram boleh tumpang tak solat duha? Tak boleh. Itu tak boleh, itu solat yang khas, itu solat yang tersendiri. Solat tahiyah dia boleh menumpang. Solat wuduk boleh menumpang. Solat duha tak boleh, solat ihram pun tak boleh. Solat tawaf pun tak boleh kerana dia solat yang khas. Contohnya lepas kita tawaf, kita disunatkan untuk solat 2 rakaat. Itu namanya solat sunat tawaf. Dia khas. Dia tak boleh tumpang. Benda yang khas tak boleh tumpang. Contohnya solat qabliyah zuhur. Boleh tak nak tumpang dengan solat sunat nak tumpang dengan ada soalan macam ni. Kalau saya solat qada sebelum solat zuhur tu saya qada dulu zuhur, adakah dia boleh dikira solat qabliyah zuhur? Mana boleh. Itu solat qada. Mana boleh gabung-gabung dengan solat sunat yang ni. Okey. Mana-mana solat yang ada keistimewaan tersendiri dia tidak boleh menumpang. Begitulah mana-mana ibadah yang ada keistimewaan tersendiri Kak Emilia, dia tidak boleh menumpang. Yang boleh menumpang ni ialah solat-solat yang macam tadi. Contohnya solat hajat. Adakah solat hajat ni solat yang khas? Jawabnya tidak. Solat hajat ni dia bukan solat khas. Maka kalau kita lepas solat isyak, kita ada hajat nak kita sampaikan kepada Allah, kita boleh sampaikan melalui solat sunat ba'diyah isyak tu. Cuma alana kita ada permintaan, kita panjangkanlah sedikit solat ba'diyah isyak. Okey. Ataupun kalau kita bangun pada pukul 5 pagi, 4 pagi, kita nak solat tahajud, dalam masa sama kita nak ada taubat, maka tak perlulah kita niat solat tahajud. Kerana tahajud bererti solat malam. Dia nama yang umum. Maka bila kita solat taubat, itulah solat tahajud. Bila kita solat istikharah, kalau ada pilihan, itulah solat tahajud. Sebab tahajud ini merupakan nama umum. Kalau kita niat solat sunat yang mutlak pun, kita bangun pukul 5 pagi tu, Allahu Akbar, sahaja aku solat sunat 2 rakaat, itulah solat tahajud. Kerana tahajud ni ialah nama umum bagi ibadah pada waktu malam. Ibadah solat lah. Okay. Jadi sekarang ni, macam mana dengan puasa? Puasa ada yang boleh menumpang, ada yang tak boleh menumpang. Sama dengan solat tadi. Contohnya Kak Emilia nak qada puasa. Dan Kak Emilia qada puasa pada hari Isnin. Maka dapatlah kelebihan puasa pada hari Isnin. Kerana yang penting puasa pada hari Isnin. Oh, pandai saya sembah bab puasa. Siap minum air lagi depan orang puasa ni kan. Okay. Begitu juga dengan hari Khamis. Okay.
Kemudiannya Kak Emilia pun puasa pada 9 Zulhijjah. Yang pentingnya puasa pada 9 Zulhijjah. Apa niatnya? Niat puasa wajib ke, qada ke, niat puasa sunat ke, yang penting pada 9 Zulhijjah, pada 10 Muharram kita puasa. Ataupun kita puasa sepanjang 1 hingga 9 Zulhijjah, maka dapatlah pahala puasa bulan Zulhijjah walaupun kita niat tolak qada. Ibu-ibu yang dah biasa puasa ni, saya makanlah apa-apa yang sedap pun, ibu tak keliru pun. Kerana ibu dah biasa dah puasa kan. Baik. Okey. Jadi, tapi kalau puasa tu ada keistimewaan tersendiri, tak boleh gabung Kak. Ibu sekalian, contohnya macam mana? Yang ada keistimewaan tersendiri. Puasa 6 Syawal ada keistimewaan tersendiri. Kata Nabi SAW, sesiapa yang puasa bulan Ramadan disambung 6 Syawal, maka seakan-akan berpuasa setahun penuh. Kerana bulan Ramadan sama ada 29 ataupun 30 hari, ibaratnya kita berpuasa 290 hari ataupun 300 hari. Ibaratnya 300 hari dah kita puasa. Kalau plus dengan sebab satu pahala kan wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan 10 gandaan pahala, maka kalau kita tambah lagi 6 Syawal, darabnya 10 pahala 60. 300 tambah 60, 360 hari. Jangan pula ibu-ibu tanya, habis tu kalau 29 hari, baru 350 hari. Ini ibarat, Nabi kata, ibaratnya puasa setahun. Kita tak perlulah kena terlalu detail pasal pahala tu, itu bukan kerja kita. Okey, baik. Jadi artinya, dah puasa 36 hari ataupun 35 hari, baru dianggap puasa setahun. Kalaulah ibu-ibu dalam bulan Ramadan ada tertinggal 5 hari sebagai contoh kerana uzur. Jadi ibu-ibu baru puasa 25 hari. Tahun ni puasa 30 hari rasanya. Ya, tahun ni 30 hari rasanya lah. Okey, pandai-pandai pula saya. Bulan Ramadan pun tak umum lagi kan. Jadi kalau kita baru puasa 25 hari, kalau kita puasa baru 24 hari, kita uzur selama 6 hari tu uzur. Ibu-ibu baru puasa 24 hari. Okey. 24 hari, kemudiannya ibu-ibu puasa pula Syawal. Syawal tu ibu qada. Kak Emilia baru puasa berapa hari? Baru 30 hari. Kalau baru 30 hari, clear Jelas Kak Emilia puasa Ustaz, terputus lah Ustaz. Terputus? Kak Liza boleh dengar suara dengan baik tak? Tadi terputus kejap. Tadi ada sikit je terputus. Ada terputus. Okey. Ulang balik. Ulang balik Ustaz. Okey, Kak Emilia. Kak Emilia puasa 24 hari contohnya. Okey. Kemudiannya bila masuk bulan Syawal, akak pun nak qada balik 6 hari tu. 6 hari tu nak qada balik, maka akak pun puasa bulan Syawal 6 hari. Adakah dikira sekali dengan puasa Syawal, 6 Syawal yang dimaksudkan oleh Nabi SAW? Jawabnya tidak. Kerana akak baru puasa 30 hari. Kalau macam tu, kalau akak dikira puasa setahun, untunglah akak baru puasa 30 hari. Dapat pahala setahun. Kami ni kena puasa 36 hari baru dapat pahala setahun. 6 hari lebih ekstranya. Maka puasa qada sebenarnya mengikut pendapat yang lebih kuat menurut saya, tidak boleh digabungkan dengan puasa 6 Syawal. Walaupun tak dinafikan, ada ulama kata boleh gabung, tapi hujahnya tidak kuat. Yang kuat ialah puasa 6 Syawal ialah puasa tersendiri yang tidak boleh digabungkan dengan puasa qada. Okey. Jadi habis tu kalau kita dah masuk bulan Syawal tu, kita nak qada dulu ke kita nak puasa 6 Syawal dulu? Okey, maka yang terbaik ialah qada dulu baru puasa 6 Syawal. Alah bagi Kak Syida, Kak Niza dan ibu-ibu ni, mungkin Puan Syahira pun dah terpengaruh dengan semangat puasa ibu-ibu yang ada di sini. Puasa tu tak heran pun. Ibu Balkis tak heran pun dengan puasa-puasa ni. Okey, jadi kalau tak heran dengan puasa-puasa ni, maka boleh dah ibu-ibu qada dulu baru puasa 6 Syawal. Mungkin ya kalau malas puasa sikit pun Kak Anas dengan Kak Lina je sebab selera makan bukan main lagi Kak Lina Saja gurau Kak Lina, saya tahu Kak Lina pun rajin puasa, saja gurau. Banyak open house pula, open house 7 minggu je kan. Open office tu yang banyak kan. Okey, baik. Jadi puasa qada dulu baru puasa 6 Syawal. Itu yang terbaik. Okey. Tak laratlah open house lagi lah.
Kalau pergi office kawan-kawan bawa biskut raya lagi lah, macam-macam lagi, tak boleh tahan lah. Okey, kalau tak boleh tahan, boleh tak kalau nak puasa Syawal dulu, barulah kita nak qada? Jawapannya ialah insya-Allah boleh. Ya, boleh. Kita puasa Syawal dulu dan kita qada kemudian, kerana qada Ramadan ialah al-wajib ala tarahi. Ya, wajib tetapi tidak perlu disegerakan, boleh dilewatkan. Yang penting kita secara adatnya umur panjang lagi. Macam Kak Liza, tak sampai 40 lagi, umur panjang lagi insya-Allah secara adat. Secara adat. Maka boleh nak lewatkan puasa qada. Tapi kalau kita dah berusia, dengan minta maaf ya Ibu, minta maaf banyak. Dah umur 65, dah umur 70, tak bolehlah. Kita kena utamakan yang qada. Ataupun kita sakit, ya, kita bukan rajin, bonda muda lagi, bonda baru 49. Okey. Kalau kita sakit, kita tak larat, saja saya kurang 10. Kita sakit, kita tak larat nak puasa, maka kita tak payahlah kita nak puasa Syawal dulu. Yang penting kita qada dulu. Utamakan yang wajib. Begitu, wallahualam. Puan Nina, solat hajat boleh tumpah solat tahajud? Ya, boleh. Solat hajat, solat tahajud. Kita niat solat hajat aja, boleh. Tak ada masalah. Wallahualam. Benda ni dah sebut dulu kan? Tapi ulang balik. Ustaz, Kak Syida dah batal wuduk waktu dia orang solat dah, macam waktu nak tunggu Isra' kan. Lepas tu Kak Syida ambil wuduk lah, sebab ambil wuduk. Lepas tu rasa macam wuduk, saya pun lah wuduk tu kalau tak solat wuduk kan. Boleh ke di solat qada tu diniatkan juga solat wuduk? Boleh. Solat Isra'. Macam ni kan, tunggu Isra', lepas tu wuduk solat batal. Lepas tu pergi ambil wuduk, lepas tu selalu kita buat solat wuduk kan, lepas wuduk tu. Lepas tu rasa macam waktu ni waktu larang solat. Tapi kita qada solat dengan niat untuk buat solat wuduk. Boleh ke? Macam saya keliru balik. Kenapa saya jadi jam ni? Okey, semula Kak Liza. Kak Syida. Waktu syuruk kan, waktu Isra'. Waktu Isra' ke waktu larangan solat ni? Waktu syuruk, sebelum waktu larangan solat tu lah, menunggu Isra'. Waktu larangan solat lah. Lepas tu ambil wuduk. Ambil wuduk. Lepas tu sementara nak nunggu Isra' tu, lepas tu Kak Ida solat qada subuh. Boleh tak Kak niatkan qada subuh tu dengan niat wuduk sekali? Akak qada solat apa tu? Qada subuh yang lama-lama. Subuh. Solat subuh yang lama-lama. Solat subuh yang lama-lama tu dah. Lepas tu niatkan sekali solat wuduk. Kata macam ni, tak faham soalannya. Okey, kita batal wuduk kan waktu terlarang. Okey, kita batal wuduk waktu terlarang. Lepas tu Kak Syida nak qada subuh. Macam ni. Tadi dengan niat solat wuduk. Boleh ke? Satunya, akak sebaik-baiknya elakkan solat pada waktu terlarang walaupun qada, sebaik-baiknya. Okey, jadi tunggulah dulu pukul 7.40 barulah kita qada solat subuh contohnya. Maka boleh menumpang, sebabnya yang pentingnya macam saya sebut tadi lah, solat wuduk. Yang penting kita solat apabila ada wuduk. Gitu. Jadi dia boleh menumpang, tak ada masalah. Tapi bila niat tu, bila takbir tu, niat yang utama je lah. Sahaja aku qada solat subuh. InsyaAllah. Betul Kak yang saya faham macam tu? Betul. Ustaz, maknanya waktu terlarang pun tak boleh kita laksanakan solat qada Ustaz, yang tak digalakkan lah ya? Tak digalakkan, bukan tak boleh, tak digalakkan. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Puan Hafsah, Ibu Hafsah. Haf ke hab? Puan Syairah ni. Hab ke haf? Solat sunat ihram dan solat sunat tawaf boleh tak buat pada waktu terlarang? Boleh. Yang penting bila kita Ibu Hafsah singa. Hafsah ni artinya singa girl, singa lady. Okey, baik. Artinya boleh buat, yang pentingnya bila kita selesai tawaf kita solat 2 rakaat. Yang terbaik kita solat itu sejajar dengan maqam Ibrahim alaihi salam. Sama juga dengan solat sunat ihram.
boleh pada waktu yang terlarang. Kerana dia min zawatil asbab. Antara solat yang ada sebab. Solat isyraq memang kena subuh jemaah dulu ke tak? Setahu saya tidak. Saya pun tanya Dr. Zaini pun kata tidak. Cuma ada silap faham berlaku bila saya tanya apa kelebihan solat sunat isyraq dapat pahala haji dan umrah secara sempurna. Bukan, itu salah faham. Satu hadis yang menyatakan demikian hadis yang dhaif, tapi ada ulama kata hasan. Yang kedua yang dapat pahala haji dan umrah sempurna itu ialah merujuk kepada siapa yang salat subuh berjemaah kemudian duduk berzikir sampailah waktu isyraq dia bangun solat sunat 2 rakaat. Itu yang dapat pahala haji dan umrah sempurna. Bukannya dia hanya solat sunat isyraq. Bukan. Dan setahu saya memang tidak disyaratkan untuk solat subuh berjemaah baru boleh buat solat isyraq kerana macam mana ibu-ibu. Kaum wanita tak solat berjemaah di masjid pun tak apa. Solat diri di rumah pun tak apa. Maka sebenarnya tak ada isu dalam bab itu ya. Okey. Apakah kelebihan solat wuduk? Kelebihan solat wuduk ialah kata Nabi SAW dalam hadis yang pernah kita bincangkan sebelum ini, siapa yang berwuduk dengan sempurna kemudian pergi solat 2 rakaat tanpa dia memikirkan perkara lain, tanpa memikirkan soal keduniaan, maka diampuni dosa-dosa yang lepas. Okey, wallahu a'lam. Boleh? Okey, ada lagi tak soalan-soalan? Sorry Nak Ustaz, bagi nak tanya sesuatu? pasal solat sunat isyraq ni. Memang lepas subuh tu maksudnya kena duduk dulu dan berzikir dan solat sunat isyraq. Maksudnya itu baru adakah itu syaratnya? Maksudnya kena Bukan. tunggu ataupun kita boleh terus sampai waktu isyraq tu kita boleh terus solat? Dia bukan syarat Kak. Itu untuk mendapat fadilat pahala haji dan umrah secara sempurna. Kalau kita lepas solat subuh, kita pun bergerak di tempat kerja, maka bila sampai tempat kerja tu kita solat 2 rakaat boleh, tapi tak dapatlah pahala haji dan umrah secara sempurna tu. So Boleh maksudnya kan? dapat pahala solat sunat tu sajalah. Macam tu. Faham. Okey. Okey, ada lagi tak yang lain? Buat kat rumah pun boleh, buat kat pejabat pun boleh. Cuma yang duduk di masjid tu yang dapat fadilat yang dijanjikan. Soalan Kak Anis tu Ustaz. Baca Ustaz soalan Kak Anis. Soalan Kak Anis kat mana? Isyraq memang kena di baru dapat. Itu dah jelaskan tadi. Dah jelaskan. Tak jawab lah tu. Oh Dia ya. Jawab dah. Artinya boleh tapi dia tak dapatlah fadilat tadi. Boleh solat isyraq, dia tak semestinya kena subuh berjemaah kan. Okay. Solat isyraq je bukan solat isyraq mi'raj. Kalau ada solat isyraq mi'raj tu pelik sangat tu. Wa iyyakum Kak Anis, wa iyyakum. Okey, ada soalan akhir? Okey, tak ada. Okey, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dengan itu saya pun nak ajaklah ibu-ibu jom datang ke Telegram saya berkunjung kalau nak melihat perbahasan ilmu yang lain. Mungkin Kak Syida boleh berikan link dalam grup. Okey, sajalah kalau siapa nak join perbincangan ilmu di situ. Saya pun ada update lah sedikit sebanyak maklumat. Setakat ni ada dalam 29 persoalan yang saya kemukakan di situ. Dan sebenarnya saya pun ada Telegram yang lain. Kot-kot ada ibu-ibu yang baru masuk dalam grup ini tak tahu. Iaitu ada grup yang membincangkan tentang rahsia lafaz Al-Quran dan ada grup membincangkan tentang rahsia di sebalik nama. Jadi rahsia di sebalik nama tu alhamdulillah saya dah kumpul lebih 200 nama dibahaskan dalam grup tersebut. Jadi siapa yang nak tahu-tahu pasal nama tu, saja-saja nak baca sebagai bahan ilmiah boleh. Tapi dalam grup rahsia nama tu dia tak adalah perbahasan apa kita tutup sebarang perbincangan kerana saya nak bagi maklumat je. Kalau tak nanti dia terabur, cari pening pula cari kat mana nama-nama ni tu kan. Itulah, cuma nama Kak Harlina tak adalah. Entahlah nama apa Kak Harlina ni kan. Tak ada gurau ya, saya dah sebut sebelum ni tapi nama Kak Harlina secara ilmiahnya tak disebutkan dalam grup ni. Dalam Telegram itu sahaja ya, tapi insya-Allah ada maksud dia.
Okey, ibu-ibu sekalian, saya berhenti di sini. Terima kasih banyak kerana sudi menerima waktu yang dipanjangkan dan maaf kerana lewat sedikit masuk tadi. Terima kasih. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Kami lah kena ucap terima kasih kat Ustaz. Banyak ilmu kami dapat pagi ni. Walaupun guna kitab Fathul Bari ni, rupanya benda lain mencabang. Lagi banyak bercabang dah, banyak kami dapat. Alhamdulillah. Banyak yang tak tahu pula tu, yang dah buat salah pula tu. Ingat betul. Alhamdulillah Ustaz. Memang Ustaz ni memang jenis sabar jawab soalan. Kau tengok dalam grup punya banyak Ustaz jawab. Macam-macam soalan. Sabar. Kalau tak belanja skrim tak tahulah. Jadi, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khairan. Terima kasih semua. Kita nanti insya-Allah jumpa lagi. Terima kasih Ustaz sebab luangkan masa yang panjang untuk kami ni. Jadi, terima kasih banyak Ustaz. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kak Syida, Kak Iza. Terima kasih Amaya, terima kasih Amy. Saya jumpa lagi insya-Allah pada pula. Liza dah tutup kan Liza? Okey. Terima kasih semua. Belum tak tutup apa lagi? Semua. Assalamualaikum. Majlis dah. Tutup dah majlis. Ya, aku tutup. Banyak benda kan tadi tu lah macam solat duha tu kan, pergi ke masjid part 2 apa, buat 2 kali tu, korang macam baik sangat lah. Selama saya memang buat macam tu, saya ingat kot masa panjang sebab yang tak tahan pergi awal sebab takut lagi pendek masa tak sempat saya nak solat, saya pergi awal. Betul sebab nak buat 2 Duduk bersembang sebelum buat tahiyat masjid tu. Itulah. Saya ingat betul nak buat asyik, boleh lebih baik buat asyik-asyik. Oh, rupanya kena lebih baik buat sekali. Baru tahu. Masya Allah. Alhamdulillah dapat ilmu macam-macam kita hari ni sebenarnya. Alhamdulillah kan, insya-Allah. Okey, jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih semua ya. InsyaAllah ada kelas petang ni kelas Al-Furqan ketiga lagi. Saya masukkan link insya-Allah. Dengan siapa Liza? Ustaz kelas Tadabbur surah Al-Furqan, Ustaz Yusuf Arba'in. Ketiga petang. Sekali lagi saya letak link dalam grup Iyalah, tahun ni lupa dah lah. Okey, jumpa lagi insya-Allah. Jumpa lagi nanti insya-Allah. Jazakallah khairan semua. Ya, Kak. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.